Video ini tidak ditaja oleh mana-mana syarikat makanan ringan ataupun jajan. Tetapi kalau ada, patut alu-alukan. Sedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hello. Patik membawa arahan istana. Barang siapa yang baru pertama kali sampai ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, share dan komen jika ada soalan ataupun ada cadangan. Ini kerana di dalam channel ini terdapat banyak video-video pembelajaran yang mana bukan saja digunakan untuk pembelajaran pada hari ini, tetapi juga untuk kegunaan ulang kaji pada masa akan datang. Untuk hari ini, bidang yang akan kita perkatakan ialah bidang sejarah dan apresiasi seni visual dengan tajuk pakaian tradisional dan perhiasan diri. Topik ini telah kita bawakan pada pembelajaran yang lalu dan kali ini adalah sambungan kepada topik-topik yang telah kita paparkan pada sebelum ini. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita belajar. Kita tengok sambungan yang seterusnya. Bagi yang ada buku teks, jangan lupa buka buku teks. Bagi yang belum ada buku teks, jangan lupa download buku teks digital di laman rasmi portal.moi.edu.my. Kalau tak tahu macam mana nak download, tengok video-video sebelum ini. Ada, Patik telah tunjukkan. Jom, buka buku. Kita terus masuk kepada bidang sejarah dan seni visual yang telah Patik tunjukkan pada sebelum ini. Okey, dan telah ada beberapa latihan yang telah kamu jalankan. Penat dah cakap bahasa istana di zaman silam ni ya. Jadi izinkan Patik bercakap bahasa masa kini. Okey, jom. Bagi tajuk ini, sebelum ini, okey, Patik telah edarkan sedikit nota dan sedikit latihan. Jadi untuk sepintas lalu, jom kita tengok semula apakah pakaian-pakaian tradisional yang ada di Malaysia ini. Okey, yang terutamanya bagi kaum Melayu, Cina, India dan juga etnik yang ada di Malaysia ini. Pembelajaran pada hari ini kita akan fokuskan pada pakaian etnik-etnik di Malaysia, terutamanya yang berada di Sabah dan juga Sarawak. Kerana sebelum ini kita telah tengok pakaian tradisional orang Melayu, orang Cina dan juga orang India. Terdapat 3 jenis pakaian baju Melayu lelaki, iaitu baju sikap, baju Melayu cekak musang, baju Melayu teluk belanga. Okey, dan juga aksesori-aksesorinya. Okey, begitu juga dengan pakaian tradisional wanita. Okey, yang ada 5 jenis baju kurung wanita Melayu. Okey, yang pertamanya ialah pakaian baju kurung teluk belanga. Okey, seperti baju yang Patik pakai ini. Okey, baju kurung Kedah. Okey, seterusnya baju kebaya. Okey, baju kurung cekak musang. Okey, dan juga baju kurung Riau Pahang. Okey, seperti mana yang telah kita tengok pada sebelum ini, pakaian perhiasan, barang perhiasan, pakaian wanita Melayu ini sangat banyak. Okey, seperti mana-mana juga saya rasa bangsa ataupun kaum lah. Okey, aksesori wanita memang tak boleh dipertikaikan, memang banyak. Dia tak sama macam lelaki. Okey, dia memang banyak aksesori. Okey.
Sepintas lalu kita tengok aksesori pakaian wanita masyarakat Melayu, iaitu yang dipakaikan di kepala ada dua, iaitu gendik. Okey, saya tunjukkan dekat sini, gendik. Okey, kemudian sanggul lintang dekat sini. Okey, kemudian pending, ada dokoh, ada cucuk sanggul, ada kalung papan, ada kerongsang berantai, ada cincin. Okey, ada gelang kaki, subang, anting-anting, gelang tangan, kemudian ada kerongsang ibu dan anak, ada tali pinggang. Okey. Seterusnya kita tengok sepintas lalu pakaian tradisi Cina. Okey, bagi pakaian lelaki, okey, pakaian lelaki disebut sebagai samfu, yang dipakai bersama dengan aksesori kepala iaitu penutup kepala, kemudian cincin. Okey, manakala bagi pakaian wanita iaitu cheongsam, pakaian wanita disebut sebagai cheongsam, kemudian dipakai bersama dengan gelang tangan, kemudian ada cucuk sanggul. Cucuk sanggul ni, bila tengok cucuk sanggul, saya teringat dalam cerita kungfu. Biasa ada perempuan wanita Cina yang dalam kungfu gunakan cucuk sanggul sebagai senjata. Kalau anda bukan peminat kungfu, memang anda tak tahu. Okey. Seterusnya kita tengok sepintas lalu pakaian tradisional India. Okey, pakaian lelaki dulu, okey, iaitu pakaian baju ataupun seperti jubah disebut sebagai jippa. Okey, dan seluar sebenarnya bukan seluar tapi kain yang dililit seperti seluar disebut sebagai dhoti. Okey, seterusnya kain selendang yang dipakai bersama sebagai aksesori disebut sebagai tundu. Okey, manakala pakaian wanita ialah semua orang tahu, peminat-peminat Bollywood mesti tahu. Okey, iaitu pakaian wanita India disebut sebagai sari yang dipakai bersama dengan aksesori perhiasan kepala. Okey, kemudian ada gelang tangan, ada gelang kaki. Okey, gelang kaki mesti ada. Kalau kita tengok cerita Tamil, cerita Bollywood, okey, menari mesti goncang kaki dan juga lengan supaya bunyi gelang kaki itu. So itu ialah kemestian, satu aksesori yang sangat penting lah. Okey, yang difokuskan pada hari ini ialah pakaian etnik Iban dan juga Kadazan. Jom kita tengok. Seperti biasa, patik kena baca. Kalau patik tak baca, rakyat jelata mungkin lagi tak baca. Okey. Jadi tengok buku teks. Kalau tak ada buku teks, tengok paparan buku teks yang patik sediakan. Pakaian tradisional lelaki etnik Iban terbahagi kepada baju di bahagian dalam dikenali sebagai baju burung, dan di bahagian luar iaitu baju gagung. Kain sirat dipakai dengan perhiasan lampit dan ilang di bahagian pinggang. Ketapu ialah hiasan kepala diperbuat daripada bulu burung kenyalang atau bulu burung ruai. Penggunaan gelang di kedua-dua belah tangan dikenali sebagai tumpah jari, manakala tumpah betis dipakai di bahagian bawah lutut sebagai perhiasan tambahan. Mari kita perhatikan. Okey, ini bulu burung ruai atau bulu burung kenyalang yang dipakai di atas kepala. Okey. Kemudian ketapu, baju gagung. Okey. Tali mulung. Tali mulung yang dipakai dikalungkan dekat leher. Kemudian baju burung. Baju burung ni diperbuat daripada bulu burung. Okey, lampit. Lampit yang dipakaikan di pinggang. Okey, seperti tali pinggang. Kemudian ilang. Okey, ilang dekat sini Okey, kemudian sirat, iaitu kain yang dipakaikan pada bahagian hadapan. Okey, so seterusnya kita lihat
pakaian tradisional wanita etnik Iban, yang digayakan dengan hiasan kepala iaitu sugu tinggi. Pemakaian selampai dan rawai pada bahagian dalam diikuti dengan marik empang yang dihiasi dengan tali ujan. Pada bahagian pinggang dihiasi dengan sementing ringgit dan lampit. Kain karap dengan kemasan tating. Kain dipakai kain karap dengan kemasan kain karap dengan kemasan tating kain dipakai sehingga paras bawah lutut. Pakaian ini diperindahkan lagi dengan simpai pirak, tumpah, buah pau dan pereca di bahagian tangan, manakala geruncung di bahagian kaki. Mari kita perhatikan. Perhiasan di kepala disebut sebagai sugu tinggi. Kemudian tali ujan. Ini dia tali perhiasan, tali ujan. Kemudian marik empang. Marik empang ni ialah dipakai kain yang dipakaikan di pada bahagian dada. Seterusnya selampai. Selampai pada bahagian dalam. Rawai. So ini ialah rawai. Macam duit siling tu ya. So ini ialah rawai. Simpai pirak dipakai pada bahagian lengan. Tumpah, seperti gelang pakai. Kemudian lampit iaitu seperti kepala tali pinggang ni. Buah pau. Nak pakai pakaian ni kena bawa perhiasan ni, aksesori macam bawa buah pau. Sementing ringgit ialah ya betul, macam duit siling ni. Macam duit siling. Seterusnya pereca. Pereca ni seperti kain lah, kain selendang. Kemudian tating kain pada bahagian hiasan pada bawah kain ni. Kemudian geruncung kaki, dalam erti kata mudah seperti gelang kaki. Tengok pada bahagian kaki, berbanding dengan lelaki, pakaian wanitanya ada kasut. Kasut, saya tak pasti kasut ni memang sebahagian daripada pakaian tradisional mereka ataupun kebetulan dia ni pakai kasut. Saya rasa kasut ni tak termasuk pakai high heel you. Next. Dalam tajuk ini kita juga diperkenalkan dengan dua orang tokoh yang telah memberi sumbangan besar dalam pembangunan, dalam pemeliharaan, dalam penulisan, dalam memartabatkan pakaian tradisional di Malaysia ini, terutamanya dalam bidang tekstil di Malaysia. Mereka ialah Azah Aziz dan Siti Zainun Ismail, iaitu merupakan budayawan yang tidak asing lagi dalam bidang kajian budaya berkaitan tekstil dan busana tradisi Melayu. Berikut merupakan sumbangan kedua-dua tokoh ini. Jadi kita tengok satu persatu lah. Saya besarkan gambar dan fokuskan pada seorang demi seorang. Yang pertama kita tengok dulu Profesor Dr. Siti Zainun Ismail. Untuk pengetahuan semua, Profesor Dr. Siti Zainun ni banyak menghasilkan buku-buku berkaitan dengan kajian tekstil Melayu ataupun di Malaysia ini. Beliau pernah menyumbangkan ilmu sebagai tutor pada tahun 1976 sehingga tahun 1979. Semasa beliau menjadi pensyarah pada tahun 1980 sehingga 1990, serta Profesor Madya
dan profesor hingga tahun 2007 di Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau juga memberi sumbangan ilmu sebagai profesor sejarah seni dan estetika serta falsafah kebudayaan dan kesenian di Universiti Malaysia Sabah. Tahun seperti dinyatakan di sini. Sumbangan beliau dalam bidang tekstil dan busana Melayu telah menghasilkan beberapa buah buku, antaranya ialah Tekstil Tenunan Melayu pada tahun 1994, Busana Melayu Johor pada tahun 1997 dan Pakaian Cara Melayu iaitu pada tahun 2009. Setakat itu, ada 3 buku ni yang paling utama telah dihasilkan. Ini salah satu bukunya, iaitu Pakaian Cara Melayu. Seterusnya, tokoh yang kedua ialah Sharifah Azah Said Muhammad Al-Sagof atau lebih dikenali sebagai Azah Aziz. Sumbangan beliau mengenai tekstil dan busana Melayu ialah Songket, Satu Warisan Malaysia pada tahun 1999 dan Rupa dan Gaya Busana Melayu pada tahun 2009. Sumbangan beliau dalam penulisan buku Rupa dan Gaya Busana Melayu menghimpunkan cerita-cerita ataupun ciri-ciri unsur, sifat, adat resam dan artifak yang mencerminkan nilai estetik yang menjadi warisan masyarakat Melayu sejak zaman dahulu. Beliau juga berperanan sebagai tokoh budayawan Malaysia yang mana telah berjaya memartabatkan pakaian tradisional Melayu melalui rencana, ceramah, seminar dan pertunjukan pakaian kepada masyarakat tempatan dan juga antarabangsa. Ini merupakan salah satu buku yang ditulis oleh beliau. Bagaimana dengan kelas kita pada hari ini? Patik rasa hari ini kelas kita cukup sampai di sini. Cukup dengan pengetahuan dan juga informasi-informasi yang telah disampaikan. Cukup dulu sampai di sini pada hari ini. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalau ada soalan, kalau ada yang tak faham, boleh komen di bawah, boleh bertanya. Seperti biasa, jangan sampai terlupa subscribe, like, komen dan share jika video ini anda rasa bermanfaat untuk diri anda dan juga untuk rakan-rakan anda. Sekian untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.